Dan sehinggalah ketika itulah Allah mengarahkan malaikat Israfil, wahai Israfil, tiuplah sangkakala yang berada di mulut kamu, tiuplah wahai malaikat Israfil. Dan tak kala malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang berada di mulut dia, maka hancurlah bumi ketika itu. Bagaimana dahsyat yang kiamat. Seandainya ada ibu yang ada anak, nescaya ibu itu akan meninggalkan anak mereka. Seandainya ibu itu tengah mengandung, saking takutnya melihat kiamat, sampaikan ibu itu akan terberanak dengan sendirinya, akan keluar dengan sendirinya. Wa qalal insanu ma laha, dan ketika itulah manusia akan keluar daripada rumah mereka, akan keluar daripada tempat kediaman mereka. Wa qalal insanu ma laha, bertanya di antara satu sama lain, apa yang berlaku ke atas bumi pada kali ini? Apa yang berlaku pula kepada bumi? Kenapa bumi hancur begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yasir wa la tu'asir. Jadi alhamdulillah, kita dah masuk pada episod yang ke-16 siri 10 tanda besar kiamat. Jadi insya-Allah ini adalah episod yang terakhir, yang mana kita dah bincang daripada episod nombor 1 sampailah episod yang ke-15, 10 tanda besar kiamat. Banyak perkara, banyak benda yang telah pun kita belajar berkaitan dengan 10 tanda besar kiamat. Apa yang akan berlaku kepada manusia bila mana keluar satu tanda besar kiamat, macam mana suasana bumi pada ketika itu, apa yang manusia akan lakukan pada ketika itu. Semua telah dikongsikan insya-Allah. Moga-moga semua yang saya dah kongsikan sebelum ni memberi manfaat kepada anda. Jadi alhamdulillah, pada kali ini, video pada kali ini, episod yang ke-16 adalah episod yang terakhir siri 10 tanda besar kiamat. Jadi bagaimana sebelum ni kita dah bincangkan 3 tanda besar kiamat yang serangkai telah pun kita kongsikan. Bagaimana keadaan bila mana keluarnya dabbah, bila mana keadaan keluarnya dukhan, dan bila mana keadaan bila mana matahari terbit daripada sebelah barat. Bila mana kesemua tanda besar kiamat yang tadi, daripada 1 sampailah matahari terbit daripada sebelah barat, itu telah pun berlaku, maka ketika itulah akan berlaku tanda kiamat yang seterusnya. Ingat, tanda besar kiamat di pertengahan daripada nombor 1 sampailah nombor ke-9, itu ada khilaf daripada turutan dari kalangan para ulama. Ada khilaf dalam kalangan para ulama, yang mana nombor 2, yang mana nombor 3. Tetapi tanda besar kiamat yang nombor 10 tidak ada khilaf dalam kalangan para ulama. Apa dia tu? Nanti kita akan go through. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, pada tahun ni, kita dah masuk pada tahun 2022, banyak perkara yang kita sendiri telah pun lihat, banyak berita yang kita telah dengar daripada media sosial, daripada kawan-kawan, daripada surat khabar dan sebagainya. Puluhan tanda kiamat telah pun berlaku. Banyaklah benda telah pun berlaku, dan kebanyakan dalam kalangan itu adalah tanda kiamat. Kerana kata Nabi, sebelum berlakunya kiamat akan berlaku tanda kiamat dahulu. Tidak akan berlakunya kiamat selagi mana tidak berlaku kesemua tanda kecil kiamat dan tanda besar kiamat. Sebab itulah, seandainya hari ini telah pun berlaku kesemua tanda kecil kiamat, maka kalian tunggulah, sangatlah dekat tanda besar kiamat akan berlaku. Dan seandainya tanda besar kiamat 10 tu telah pun berlaku kesemuanya, kalian tunggulah, akan keluar, akan berlakunya kiamat, yang mana Allah akan mengarahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala. Sebab itulah kita tengok pada hari ini, tanda kecil kiamat dah pun banyak berlaku. Macam mana pembunuhan pada hari ini kita tengok, sampaikan ada seorang anak yang mampu, yang sanggup tegar untuk penggang kepala ibu dia dalam keadaan anak itu tersenyum. Dan macam mana berita-berita yang lain juga kita boleh tengok, sanggup membunuh anak, sanggup membunuh isteri, isteri membunuh suami dan sebagainya. Dan kita tengok juga apa yang berlaku dalam negara kita, luar negara kita, dalam keadaan riba sangatlah bertebaran riba, judi,
Berapa ramai yang bermain dengan judi, minum arak. Sebab itulah kita tengok statistik, berapa banyak rakyat Malaysia kita yang minum arak. Itu pun dalam kalangan Islam pun ada yang minum arak. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, au kama qala, tidak akan berlakunya kiamat selagi mana tidak akan berlaku 3 gempa bumi. Tanda kiamat yang seterusnya akan berlaku gempa bumi, kata Nabi SAW. Bila mana kita telah pun lihat 3 serangkai tadi telah pun berlaku, maka akan berlaku tanda besar kiamat yang seterusnya, iaitu akan berlaku gempa bumi dekat bumi, yang mana gempa bumi itu akan berlaku, kata Nabi, di arah timur, di arah barat dan di arah semenanjung tanah Arab. Sebab itulah satu hari Sayyidina Ummu Salamah dia dengar Nabi SAW bersabda, kata Nabi, bila mana aku meninggal, bila mana nanti aku meninggal, kata Nabi, akan berlaku 3 gempa bumi. Yang mana kata Nabi, gempa bumi yang pertama adalah gempa bumi di arah timur, yang kedua kata Nabi gempa bumi di arah barat, dan nombor 3 kata Nabi gempa bumi akan berlaku di semenanjung tanah Arab. Dan ketika itulah Sayyidatuna Ummu Salamah, bila mana dia dengar Nabi kata macam tu, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah ketika mana berlaku gempa bumi itu telah pun tidak ada orang baik? Makna dia, adakah ketika mana berlaku gempa bumi itu sudah pun tidak ada orang beriman kepada Allah? Itu persoalan Ummu Salamah tanya kepada Nabi. Maka apa yang Nabi jawab? Nabi jawab, ketika itu bumi dalam keadaan penuh dengan orang yang fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua-dua hadis ini menunjukkan yang mana bumi ini akan berlaku gegaran, yang mana bumi ini akan berlaku gempa bumi. Kalau kita tengok pada hari ini, gempa bumi yang berlaku pada hari ini dalam skala yang sangat kecil. Dalam skala yang sangat kecil boleh merobohkan ribuan jutaan rumah. Dalam skala gempa bumi yang skala yang kecil itu boleh musnahkan bangunan yang kukuh, boleh musnahkan bangunan yang tinggi. Bagaimana pula bila mana berlaku satu gempa bumi yang wallahu a'lam skala besar mana, kuat mana gempa bumi itu, wallahu a'lam. Kalau skala yang kecil pun boleh bunuh, boleh mematikan jutaan manusia. Kalaulah skala yang besar, wallahu a'lam. Sebab itulah bila mana kalian dapati telah pun berlaku gempa bumi di 3 penjuru, yang mana berlaku di timur, berlaku di arah barat dan berlaku di arah semenanjung tanah Arab, ketika itulah kalian akan dapati tanda kiamat yang seterusnya akan berlaku. Tanda kiamat yang seterusnya akan berlaku, yang mana akan keluar satu angin yang sangat lembut. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi menceritakan kepada kita, nanti akan keluar satu angin yang sangat baik. Angin itu angin yang baik, kata Nabi, yang mana angin itu akan mengambil nyawa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia ada iman, meskipun iman dia sebesar zarrah, maka dia akan mati bila mana terkena angin itu. Zarrah kita tak akan boleh lihat dengan biji mata kita. Zarrah, seandainya dikumpulkan zarrah 100 biji zarrah, 1000 biji zarrah pun tetap tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Memerlukan alat untuk melihat dia. Sebab itulah dalam keadaan ketika itu gempa bumi telah pun berlaku, hanya tinggal mereka yang tidak beriman sahaja bila mana angin itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat angin itu, yang mana angin itu bila mana kena kepada tubuh orang beriman, dia akan mati. Sifat angin itu Nabi nisbahkan sangatlah lembut, dan ada riwayat yang mengatakan lebih lembut daripada kain sutera. Sebab itu angin yang sangat lembut masuk ke dalam tubuh badan manusia. Lalu bila mana kita tengok hadis ni, kita akan ingat satu hadis Nabi SAW. Bila mana sampai satu masa yang mana manusia ketika itu, ada orang Islam, tapi orang Islam ketika itu tidak tahu apa itu puasa. Orang Islam ketika itu tidak tahu apa itu solat. Mereka tak tahu solat, apa benda itu solat, mereka tak tahu. Puasa, apa itu puasa, mereka tak tahu. Tetapi kata Nabi, mereka hanya ingat kalimah la ilaha illallah, bas itu sahaja. Itu pun, kalimah itu pun mereka ingat dikarenakan mereka pernah mendengar daripada nenek moyang mereka pernah sebut kalimah la ilaha illallah, yang menyebabkan mereka pun menyebut kalimah itu juga. Padahal mereka tak tahu apa itu puasa, mereka tak tahu apa itu ibadah.
bila mana tak tahu ibadah tu apa, mesti dia tak akan buat ibadah, tak akan buat solat, tak akan buat puasa dan sebagainya. Dan bila mana ditanyakan kepada Sayyidina Huzaifatul Yamani akan hadis tu, bila mana para tabi'in tanya kepada Sayyidina Huzaifatul Yamani, wahai Sayyidina Huzaifah, apa yang dimaksudkan oleh Nabi, apakah pentingnya kalimah la ilaha illallah? Dan ketika itulah kata Sayyidina Huzaifatul Yamani, yang mana kalimah la ilaha illallah itulah akan membezakan mereka yang akan kekal dalam api neraka dan mereka yang akan duduk sementara dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang ada kalimah la ilaha illallah, ada iman dalam hati mereka walaupun sebesar zarrah, bila mana ada datang satu angin, kata Nabi, maka angin itulah akan mematikan mereka. Lalu bila angin ini akan keluar? Bila angin ini yang dikatakan oleh Nabi, bila mana angin itu kena badan orang beriman akan mati, bila dia akan keluar? Maka kata para ulama, angin itu akan keluar bila mana telah pun keluar Imam Mahdi. Angin itu akan keluar bila mana keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wal Ma'juj, dan mati kesemua dalam kalangan empat tadi. Ketika itulah akan keluarnya angin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan angin yang dikatakan oleh Nabi itu, angin itu datang daripada arah Syam. Ada riwayat yang mengatakan angin itu akan datang daripada arah Syam. Pun sama, ada juga riwayat yang mengatakan angin itu datang daripada arah Yaman. Arah Syam pun akan ada angin dan arah Yaman pun akan keluar angin. Dan ketika itulah kata seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Salamah, kata beliau, ketika mana itu kemungkinan besar akan keluar angin daripada dua arah. Akan keluar angin yang disebut oleh Nabi daripada dua arah. Satu daripada arah Syam dan satu daripada arah Yaman. Yang mana angin ini akan bertebaran di satu bumi, di mana ada orang beriman, maka di situlah angin itu akan sampai. Seandainya orang beriman itu menyorok dalam gua, menyorok dalam tanah, menyorok dalam hutan, yang mana tidak ada manusia, ketika itulah ketahuilah angin itu akan pergi kepada mereka. Di mana saja ada orang beriman, di situlah angin itu akan sampai untuk pergi bertemu dengan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan manusia, Allah sangat memuliakan hamba dia yang mana ada iman dalam hati mereka. Saking mulianya Allah kepada manusia sampaikan Allah akan mematikan manusia, dikarenakan Allah tak akan bagi hamba yang beriman, meskipun iman yang sikit, Allah tak akan bagi mereka untuk menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat. Allah tak akan izinkan. Sebab itulah yang melihat hari kiamat hanyalah mereka dalam kalangan puak-puak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok balik, kita imbas kembali bagaimana berlaku kepada Nabi Lut alaihi salam. Ketika mana Nabi Lut diarahkan untuk pergi ke satu kaum, yang mana kaum itu penuh dengan perbuatan LGBT dan sebagainya. Ketika mana Nabi Lut telah pun berdakwah dekat kaum dia, di antara kaum tidak terima, ada yang terima. Ketika itulah Allah mengarahkan Nabi Lut untuk keluar daripada kampung itu, kampung Sodom itu, dan Allah mengarahkan Nabi Lut supaya tidak menoleh ke belakang. Kamu dengar apa saja Lut, kamu dengar apa-apa pun, jangan tolehkan pandangan kamu ke belakang, kerana kamu tidak akan sanggup untuk melihat bagaimana kaum Sodom itu diterbalikkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan peristiwa kiamat yang mana kita tak pernah gambarkan bagaimana dahsyatnya kiamat. Lalu bila mana angin itu telah mematikan orang beriman kepada Allah, ketahuilah bumi ketika itu sudah pun tidak ada orang beriman. Bumi ketika itu sudah pun tidak ada orang beriman kepada Allah. Dan akhirnya bila mana kita lihat daripada tanda besar kiamat satu persatu telah pun berlaku, kita menghitung hari ketika itu, manusia menghitung masa ketika itu, tak kala semua tanda besar kiamat telah pun berlaku, maka keluarlah satu tanda yang terakhir, yang mana tidak ada khilaf dalam kalangan para ulama nombor berapa. Sepakat ulama mengatakan tanda besar kiamat nombor 10, dia di nombor 10, yang mana akan keluar satu api, kata Nabi SAW, yang mana api itu bersifat membinasakan bumi, yang mana api itu bersifat untuk memusnahkan bumi ketika itu, sehingga kan
lautan yang kita tengok pada hari ini akan bertukar menjadi api. Lautan akan bertukar menjadi api, dan sehinggakan lautan itu membuat-buat, meluak-luak nak keluar daripada tempat dia untuk pergi ke daratan, untuk musnahkan sekalian bumi ini. Dan sehinggalah ketika itulah Allah mengarahkan malaikat Israfil, wahai Israfil, tiuplah sangkakala yang berada di mulut kamu, tiuplah wahai malaikat Israfil. Dan tak kala malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang berada di mulut dia, maka hancurlah bumi ketika itu, hancurlah alam ketika itu. Maka berlakulah kiamat, berlakulah kehancuran bumi, yang mana kehancuran bumi yang mana manusia tidak pernah melihat, yang mana manusia tidak pernah menyaksikan dengan dua biji mata mereka, dan manusia tidak pernah merasai bagaimana dahsyat yang kiamat. Sehingga kan Nabi gambarkan, sehingga kan para ulama gambarkan kepada kita bagaimana dahsyat yang kiamat. Seandainya ada ibu yang ada anak, nescaya ibu itu akan meninggalkan anak mereka. Seandainya ibu itu tengah mengandung, saking takutnya melihat kiamat, sampaikan ibu itu akan terberanak dengan sendirinya, akan keluar dengan sendirinya. Dan seandainya ibu itu tengah menyusukan anak yang dia sayang, berlaku kiamat di hadapan mata dia, dia akan meninggalkan anak itu. Manusia ketika itu dalam seolah-olah dalam keadaan gila, dalam keadaan mereka tidak gila. Manusia tak tahu apa yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah kita tengok bagaimana Allah menceritakan dalam Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan satu goncangan dengan sangat kuat, kata Allah. Dan ketika itulah wa akhrajatil ardu asqalaha, serta bumi akan keluarkan, isi bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana isi bumi itulah akan menghancurkan semua yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalal insanu ma laha, dan ketika itulah manusia akan keluar daripada rumah mereka, akan keluar daripada tempat kediaman mereka. Wa qalal insanu ma laha, bertanya di antara satu sama lain, apa yang berlaku ke atas bumi pada kali ini? Apa yang berlaku pula kepada bumi? Kenapa bumi hancur begini? Manusia tidak tahu yang mana itu adalah hari kiamat. Seandainya manusia itu tengah menjual beli, bila mana mereka tahu ini adalah hari kiamat, mereka akan balik nak jumpa family mereka, nak cari ahli keluarga mereka. Dan ketahuilah tidak ada masa untuk bertemu dengan keluarga lagi, kerana tiupan sangkakala telah pun ditiup oleh malaikat Israfil. Dan ketika itulah Allah memberitahu kepada kita bagaimana suasana manusia ketika itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, yang mana manusia dalam keadaan berselerak, berserabut manusia di atas muka bumi ketika itu, tak tahu nak pergi ke arah mana. Saking takutnya mereka sampaikan, mereka pun dalam keadaan tak boleh keluarkan kata-kata, tak boleh keluar, tak boleh nak describe macam mana takutnya manusia ketika itu. Sebab itulah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah, dan sesiapa yang membuat satu kebaikan sebesar zarrah, maka kebaikan itulah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah manusia yang akan melihat kiamat hanyalah manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda besar kiamat daripada nombor 1 sampailah nombor 10. Bagaimana suasana kiamat, insya-Allah kalau anda semua nak kita teruskan, insya-Allah saya akan cuba ceritakan. Kalau anda nak, saya akan ceritakan, saya akan kongsikan macam mana suasana kiamat. Banyak dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi menceritakan macam mana suasana kiamat, memberitahu macam mana keadaan yang mana kata Allah Subhanahu wa taala bumi itu diangkat, maka dijatuhkan dan sebagainya. Panjang, insya-Allah. Maka itu saja untuk video kita pada kali ini, 10 tanda besar kiamat daripada nombor 1 sampai nombor 10. Moga-moga apa yang saya kongsikan kepada anda ni tak lain tak bukan hanyalah minta anda semua boleh belajar sesuatu. Saya tak minta banyak, saya minta anda kongsikan video ni kepada ahli keluarga, kan? Kongsikan, saya dah buat playlist daripada 1 sampai 10. Boleh kongsikan kepada ahli keluarga, biar ahli keluarga pun boleh belajar sama apa yang berlaku kepada bumi akan datang, apa yang berlaku kepada kita, macam mana persiapan kita nak menghadapi tanda besar kiamat, macam mana persiapan kita untuk menghadapi kiamat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang tidak akan melihat kiamat, dan kita tergolong dalam golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk video kali ini, insya-Allah. Lepas ni manusia akan, bila mana berlaku kiamat, manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu pun dalam perancangan. Kalau ada masa saya akan cuba buat
Macam mana pula hari pertama manusia berada kepada mahsyar? InsyaAllah baik tu insyaAllah kalau sempat. Wallahu alam. Jadi itu saja. Kalaulah video ni bermanfaat, anda boleh belajar sesuatu, kongsikan kepada orang lain juga. Moga-moga video ni boleh beri manfaat kepada lebih ramai orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.